sampai master, hari ni mengaji sampai PhD sampai doktor, dah berani pula nak menghukum ulama-ulama terdahulu yang dengan mengatakan ulama dahulu mengarang kitab-kitab hadis yang terkandung di dalamnya, kitab-kitab fiqh terkandung di dalamnya hadis-hadis maudhu. Kan baru-baru ni hebat orang hari ni, padahal pensyarah UPSI, pensyarah Universiti Melaya, dia nak lawan ulama-ulama dulu seumpama Syekh Daud Al-Fatani, nak lawan seumpama Imam Al-Ghazali mengatakan kitab Ihya Ulumuddin itu terkandung hadis-hadis yang maudhu. Allahu Akbar. Hebat orang-orang ini, ada master, ada PhD dah mengaku dah sebagai ahli hadis, dah boleh condemn ulama-ulama dulu, dah mengatakan ulama-ulama dulu tak betul, ulama-ulama dulu tidak masuk. Sedangkan kalau kita melihat karamahnya kitab-kitab orang terdahulu, seumpama Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, seumpama dia nak mengarang kitab Penawar Bagi Hati, minta izin daripada gurunya nak buat kitab, nak ajar kepada orang. Setelah siap kitab yang ditulisnya itu, belum dapat lagi mengajar, gurunya semak terlebih dahulu. Selepas disemak, gurunya berkata, engkau buat kitab ni untuk apa? Apakah lillahi ta'ala ataupun engkau mendapatkan sanjungan daripada orang ramai? Aku melakukan untuk lillahi ta'ala, beri pencerahan kepada orang ramai. Letakkan helaian kitab engkau. Ketika dulu kitab tak ada gam macam ni tuan-tuan, helaian-helaian saja. Letakkan kitab kamu di tempat yang tinggi selama 24 jam, dan besok kamu kembali balik tengok helaian kitab itu. Kalau diterbangkan oleh angin, bermakna kamu itu berdusta, bahawa kamu nak mencari kemasyhuran. Maka diletakkan helaian 10 kitab itu di tempat yang tinggi, yang mana ada angin bertiup, adanya berbagai-bagai kemungkinan yang akan berlaku. Besoknya dia pergi tengok, dan akhirnya helaian kitab itu masih mantap lagi berada di situ. Tengok Allah jaga. Seumpama Syekh Daud Al-Fatani yang mengarang kitab Munyatul Musalli tanpa ada guna pena, kerana jari telunjuk menjadi pen, jari-jari lain menyuluh sebagai cahayanya, dan ilham daripada Allah. Setiap huruf demi huruf datangnya ilham daripada Allah. Ini yang dikatakan ilmu laduni. Hari ni orang buat kitab copy paste, tengok Google, tengok Yahoo, tengok YouTube, kemudian condemn ulama terdahulu. Allahu Akbar. Hebat orang hari ni. Mentang-mentang aku ni doktor, mentang-mentang aku ni ada PhD, mentang-mentang aku ini ada duduk di Jabatan Al-Quran dan As-Sunnah di universiti, akhirnya boleh menyalah-nyalahkan orang-orang terdahulu, yang ulama dahulu seumpama Syekh Daud Al-Fatani yang mengaji di Fatani hampir 5-6 tahun, kemudian mengaji di Aceh pula hampir 5 tahun, mengaji di Mekah 30 tahun, mengaji pula di Madinah 10 tahun. Habis umurnya dengan mengaji selama 40 ke 50 tahun baru mengajar orang. Hari ni balik 3-4 tahun dah mula nak jadi ustaz, nak mengajar orang, tapi dia sendiri tidak beramal. Ini yang berlaku. Kita lihat sajalah, minta maaf lah tuan-tuan, kadang-kadang ustaz pun tak rupa ustaz. Keluar TV songkok, tak pakai make up, keluar TV. Allahu Rabbi. Nak jadi ustaz, dia jadi ustaz betul-betul. Orang-orang dulu takut nak jadi orang alim. Orang hari ni berani nak menyampaikan ilmu, tetapi dia sendiri tidak mengamalkan ilmu tersebut. Macam mana dia nak bagi pencerahan kepada orang awam, sedangkan dirinya sendiri pun dia tidak boleh membimbing. Duduk pada hari Jumaatnya menyampaikan tazkirah Jumaat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini hari Jumaat merupakan penghulu segala hari, hari yang terbaik, Sayyidul Ayam. Maka hidupkanlah sunnah Nabi SAW. Dia sendiri datang pakai seluar, datang pakai baju batik, songkok pun tak pakai sunnah. Apa macam tu? Allahu Akbar. Ini banyak berlaku tuan-tuan. Hari ini banyak penipuan. Hari ini macam mana saya katakan penipuan? Demi Allah saya katakan, kalau masjid ini, masjid mana-mana sekalipun,
datang pembesar, datang yang di-Pertuan Agong, datang sultan untuk solat Jumaat. Kebetulan pula jadual imam yang akan mengimami orang itu ialah seorang imam yang tua. Mungkinlah ada seorang imam yang lama, imam tua, suara tak sedap mana, akan disingkirkan, import imam yang lebih sedap suaranya. Sebab yang datang agung, yang datang sultan, penipuan semuanya tu. Pernah berlaku dulu di satu masjid di Kuala Lumpur, kerana saya kenal pengurusinya. Betulan ketika itu jatuh hari kemerdekaan pada hari Jumaat. Maka ketika itu Sultan Brunei yang menghadiri hari kemerdekaan tersebut secara tiba-tiba datang di masjid sana tu, di sebuah masjid di Kuala Lumpur, saya tak sebut nama masjid dia. Datang dengan dia punya pemandu saja, tak ada pengiring. Dia tak pakai pengiring dan tak bagi tahu pun. Dia terus, memang tujuan dia nak pergi sembahyang Jumaat, dia pergi. Akhirnya saya nampak ini kereta Sultan Brunei. Saya kata, saya pergi cuit pengurusi depan. Saya kata, tuan, saya nampak Sultan Brunei datang. Betul ke? Dia tutup Al-Quran, pergi tengok. Betul Sultan Brunei datang. Kebetulan ketika itu ada seorang imam yang umur hampir 60 tahun. Suara tak sedap mana. Kalau baca pun, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Disingkirkan imam tu, cari imam lain. Sultan Brunei datang cepat. Cari imam yang suara sedap agar menyeronokkan sultan yang datang tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Itu penipuan yang berlaku pada hari ini. Biarkan imam yang tadi kerana tugas dia, apa salahnya? Khutbah pun tukar orang lain, Tok Bilal pun tukar. Yang ni Tok Bilal suara tak sedap, cari yang suara yang macam Imam Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak nak imam-imam yang ataupun yang tak suara sedap, kerana yang datang tu pembesar, yang datang tu sultan. Allah, ini yang berlaku akhir zaman. Apa salahnya? Sedang yang lebih afdal menjadi imam ialah seorang yang tua. Kita nasib baik bala belum lagi diturunkan oleh Allah kerana adanya orang-orang tua kita yang mereka itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk belum